Bencana alam ajar erti kemanusiaan. Ingat lagi tak apa kata bekas Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man apabila Malaysia tidak diundang pada sidang kemuncak pemimpin berkenaan iklim di Amerika Syarikat pada 22 dan 23 April 2021. Katanya seperti dilaporkan bernama, Malaysia bukan tergolong dalam kategori negara yang terdedah kepada impak perubahan iklim yang ketara. Kenyataan dangkal Tuan Ibrahim itu dibalas oleh La Nina dengan mengirim hujan serta ribut petir di seluruh negara. Maka banjir, tanah runtuh dan fenomena kepala air berlaku di sana sini sehingga ke hari ini. Rumah runtuh dilanggar balak yang hanyut, nyawa rakyat berhain terkorban dan kerugian ditafsir berbilion ringgit. Demikian balasan alam kepada manusia angkuh yang hilang naluri kemanusiaannya. Hakikatnya hari ini Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia memberi amaran bahawa keadaan La Nina yang sedang berlaku sekarang dijangka akan berterusan sehingga Februari 2023. Bagaimanapun rakyat Malaysia masih bernasib baik. Dalam keadaan negara yang hal ehwal alam sekitarnya pernah diterajui menteri yang tidak kompeten, agensi dan sikap rakyat masih komited dalam melaksanakan tanggungjawab masing-masing. Ketika diberitahu terdapat bencana tanah runtuh di tapak perkhemahan Fathers Organic Farm, Batang Kali baru-baru ini Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM terus bekerja ke tempat kejadian. Tidak timbul persoalan siapa yang tertimbus, bangsa apa atau agama apa. Walaupun usaha mencari dan menyelamat SAR amat sukar kerana struktur tanah yang berada pada kedalaman 16 meter dan cuaca hujan seperti yang disebut oleh penolong pengarah bahagian operasi kebombaan dan penyelamat JBPM Selangor Hafiz Shah Muhammad Nur. Kebetulan beliau orang Melayu beragama Islam yang memimpin pasukan penyelamatnya yang berbilang kaum. Juga tidak timbul soal anjing itu najis kerana haiwan-haiwan tersebut turut bertukus lumus bekerja mencari mangsa sehingga keletihan. Di Kelantan dan Terengganu yang dilanda banjir yang amat buruk, bantuan datang mencurah-curah daripada pihak yang sebelum ini pemimpin di kedua-dua negeri berkenaan maki hamun kononnya mengamalkan LGBT, lesbian, gay, bisexual dan transgender, komunis dan dikelilingi perasuah. Tak ada persoalan mereka pada pilihan raya umum ke-15 dahulu mengundi parti apa. Musnah, itulah keadaan kawasan bendang yang terdapat di Sungai Hala, Machang, angkara banjir besar yang berlaku minggu lalu. Bereka-eka bendang rosak dan langsung tidak boleh diselamatkan lagi. Kerugian beribu-ribu ringgit buat setiap pesawah yang terkesan dan ini menjejaskan punca rezeki mereka untuk tempoh 6 bulan akan datang. Kata Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal di Facebook beliau. Lantas kemanusiaan mencelah di sebalik tangisan mangsa bencana. Wan Ahmad Faisal mengharapkan agar 60 juta ringgit yang diperolehi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada Taikun Perniagaan yang mengawal Padi Beras Nasional Berhad Bernas Tan Sri Syed Mukhtar Al-Bukhari boleh disalurkan kepada golongan bersawah yang terkesan akibat banjir di Machang. Belum lupa celaan pengerusi Perikatan Nasional Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno terhadap Perdana Menteri kononnya Syed Mukhtar mudah dibuli kerana beliau Melayu. Kini Wan Ahmad Faisal mahu sumbangan Syed Mukhtar disalurkan pula kepada pesawah di Machang yang menanggung kerugian setelah dilanda banjir. Sementara itu, Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Nga Kol Ming mahu Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL memberi perhatian khusus dan keutamaan terhadap projek tempatan banjir dan kerja-kerja penyelenggaraan sistem perparitan bagi mengatasi masalah banjir kilat yang sering berlaku di bandaraya itu. Tindakan segera wajib diambil khususnya ketika musim tengkujuh yang sedang melanda negara kita, katanya dalam satu kenyataan selepas menerima kunjungan hormat Datuk Bandar Kuala Lumpur Datuk Seri Mahadi Cik Ngah di pejabatnya di Putrajaya. Lapor bernama Kol Ming turut mengarahkan mesyuarat bulanan melibatkan Datuk Bandar dan ahli-ahli Parlimen Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur diadakan bermula Januari bagi mencari jalan mengatasi masalah yang timbul demi kesejahteraan warga Kuala Lumpur. Sementara itu, di negeri Perak, Pengerusi Jawatankuasa Infrastruktur, Tenaga Air dan Pengangkutan Awam Negeri Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin berkata negeri itu serius tangani isu banjir di kawasan berisiko. Menurut beliau, projek tempatan banjir merupakan salah satu langkah penyelesaian jangka masa panjang bagi mengurangkan masalah banjir, tetapi ia memerlukan kajian lebih terperinci dalam mereka bentuk kerana menelan kos yang tinggi. Sementara itu, katanya salah satu kaedah yang dibuat Jabatan Pengairan dan Saliran GPS dalam menyelenggara sungai-sungai bagi mengurangkan masalah banjir ialah mengorek pulih sungai dan hasil korekan tersebut akan dijadikan sebagai ban banjir. JPS
telah bekerjasama dalam perkongsian pintar dengan pihak Menteri Besar Incorporated, MB Incorporated, untuk menjalankan kerja-kerja pengorekan sungai-sungai utama yang diluluskan oleh Mesyuarat Kerajaan Negeri Majlis Keselamatan Negara secara blanket. Melalui usaha sama pintar ini, hasil korekan sungai akan dijual sekaligus, dapat menjimatkan kos perbelanjaan kerajaan negeri dan dapat mengurangkan masalah banjir, tegasnya ketika menjawab soalan lisan ketika persidangan Dewan Undangan Negeri Perak ke-15 lalu. Demikian apabila warga Malaysia yang ahli dan profesional bekerja walaupun yang terkesan dengan bencana alam itu tidak seagama atau sama kaum dengan mereka. Justru marilah kita sama-sama menghayati maksud firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 41 yang terjemahannya, telah timbul pelbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia. Timbulnya yang demikian kerana Allah nak merasakan mereka sebahagian daripada balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. Semua kerosakan terhadap alam sekitar adalah perbuatan tangan manusia yang mati kemanusiaannya dan hanya hidup dengan mendambakan pangkat serta kekayaan dunia. Percayalah, matlamat pembangunan mampan pada tahun 2030 tidak akan tercapai jika pemimpin terus khayal dengan ketamakan dan kebebalan dalam tadbir urus negeri dan juga negara. Namun kalau masih tak faham dan masih ingin kekal dalam kebebalan asabiah dan takfiri, kita tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Sesungguhnya amat besar kebencian di sisi Allah jika kalian cakap tak serupa bikin.